Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar untuk Kolegium Kajian Tindakan Anjuran Bersama JPN Terengganu, IP Ustaz Mizan dan juga PPD Besut. Okay, insyaAllah saya akan bentangkan satu tajuk berkaitan dengan kajian tindakan, iaitu emoji face, kesan emosi dan validasi terhadap pengukuran kesediaan bahasa kedua murid di SK Pulau Perhentian. Jadi kita bermula dengan reflection, bagaimana tercetusnya kaedah pengutipan data ini hasil daripada apabila kita melihat kaedah yang digunakan sedia ada, iaitu murid-murid memberikan respon yang berbeza apabila kita menggunakan skala Likert. Jadi banyak isu-isu yang timbul semasa proses yang dibuat menggunakan Likert scale 5 mata, dan daripada itu kami cuba membaiki bagaimanakah kaedah pengumpulan data supaya menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih smooth dan murid lebih faham tentang apa yang mereka jawab. Inilah instrumen yang telah diadaptasi sebelum ini. Ada 4 konstruk utama: willingness to communicate, sikap, sokongan sosial dan juga penggunaan bahasa Inggeris. Jadi ini merujuk satu model willingness to communicate. Okay, objektif kajian tindakan adalah kita nak lihat yang pertama sekali kesan penggunaan soal sidik emoji. Tadi kita tengok kandungan soal sidik, tapi ini merujuk objektif kami yang utama ialah kepada kesan penggunaan soal sidik menggunakan emoji face berbanding dengan Likert skill. Kemudian kami juga melihat menguji kesahan instrumen selepas daripada pengumpulan instrumen tersebut, kita buat testing untuk ujian kesahan dan juga ujian kebolehpercayaan. Okey, selain pada reflection ataupun maklum balas yang kita dapati semasa proses pengumpulan data, kami juga telah merujuk literature berkaitan, iaitu berkaitan dengan penggunaan emoji. Sebab dalam reflection tersebut kita ada kemukakan beberapa kaedah yang boleh membantu meningkatkan kualiti ataupun proses pengumpulan instrumen. Jadi antaranya yang dikemukakan oleh rakan-rakan semasa dalam reflection tersebut ialah menggunakan emoji, dan ini disokong oleh kajian-kajian lepaslah yang telah daripada Riyadhan 2017, daripada Sarkar et al 2014, yang mengatakan tentang kesan yang positif apabila kita menggunakan emoji. Okay, analisis ini juga ini saya sebut tadi, iaitu ujian pra. Saya pada reflection kita juga membuat ujian pra ke atas murid-murid, dan memang terdapat kesulitan apabila murid menggunakan sesidik yang menggunakan Likert skill, terutama dalam memahami skala tersebut. Okay. Ini intervention yang kita cadangkan. Dari intervention yang dibuat adalah berdasarkan kepada dua proses, iaitu pertama kita guna skill yang kita disusuli dengan observation, dan kemudian murid menjawab emoji skill, emoji face dengan menggunakan observation juga. Kita melihat keadaan murid semasa menjawab menggunakan emoji face. Kemudian data akan divalidasi secara statistik menggunakan model pengukuran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dapatan yang diperolehi inilah gambaran berlaku semasa kutipan data. Ini adalah emoji yang digunakan, dan ini adalah result yang kita dapat semasa dalam proses tersebut, yang menunjukkan bahawa kesahan konstruk dan juga kebolehpercayaan. Okey, kalau mengikut kebolehpercayaan, semua item telah memenuhi garis panduan dengan nilai alfa yang lebih besar, iaitu melebihi 0.7. Okey, dan juga untuk kesahan konstruk merujuk kepada EVE. Kalau dilihat di sebelah ada nilai EVE melebihi 0.5 ke atas, dan juga loading factor. Nilai loading itu melebihi nilai yang disarankan. Dan kesimpulan yang kita boleh buat bahawa kedua-dua ujian yang dilakukan ini menunjukkan bahawa emoji yang digunakan semasa buat kutipan data di SK Pulau Perhentian menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Dari kesimpulan yang boleh kita buat ialah
kami dapat belajar bahawa pengumpulan data ini perlu mengikut konteks. Kita buat reflection bahawa memang kena ikut konteks dan juga keselesaan model. Kita tidak boleh tertumpu kepada mengambil data semata-mata, tapi kita melihat juga kepada kemampuan, pemikiran dan juga keadaan murid itu sendiri. Dan bila kita tukar emoji ini, jadi secara tak langsung penggunaan emoji telah memudahkan proses ketetapan data dan seterusnya merapatkan jurang emosi dalam kalangan murid. Dan kesan emoji positif negatif ini sedikit sebanyak mempengaruhi murid berfikir dan seterusnya mempengaruhi mereka dalam membuat putusan, iaitu semasa mereka memberi maklum balas semasa proses dijalankan. Okey, kajian ini ada limitation juga, iaitu yang pertama sekali population lah, population dan juga konteks. Yang kita tengok population itu merujuk kepada murid di area pedalaman, iaitu area pulau. Kemudian di yang kedua iaitu penggunaan emoji itulah, heart emoji yang digunakan hanya 5 saja. Dan kemungkinan kalau kita boleh cadangkan bahawa mungkin kita boleh sasarkan kepada pengguna emoji ini dalam kalangan konteks yang lebih luas, mungkin boleh buat di sekolah berprestasi tinggi. Adakah sama dia punya tahapnya ataupun penggunaannya mungkin berbeza di kalangan murid sekolah pula dan juga sekolah berprestasi tinggi ataupun sekolah murid arus perdana di mainland di tanah besar ini. Dan kemudian kita tengok juga emoji-emoji yang digunakan lah semakin berubah, bertambah dan sebagainya. Dia semakin diminati sebenarnya. Bentuk-bentuk yang berbeza ini semakin diminati oleh pengguna, especially generasi muda pada hari ini.